mudah. Nabi SAW tak ada diajar kursus macam mana nak berdakwah. Zaman kita dah diajar kursus, diajar cara bagaimana nak berdakwah, nak mengajak manusia kepada Allah. Nabi SAW bersendirian, bermula daripada isteri Nabi Khadijah, yang mana setia Nabi ajak dia kepada Allah, dia terus beriman. Sebab itu kata para ulama sirah, berbeza pendapat manakah isteri yang paling Nabi sayang. Ada mengatakan Khadijah, ada mengatakan Aisyah. Namun majoriti para ulama menyebut bahawa semasa Khadijah masih hidup, maka Khadijah adalah isteri kesayangan Nabi SAW. Sebab itu dalam sirah disebutkan lam yatazawwaj, Nabi SAW tidak pernah berkahwin dengan mana-mana perempuan selagi mana Khadijah masih hidup radhiyallahu ta'ala anha. Maka Khadijah adalah orang yang mula-mula beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi berdakwah secara sembunyi ni lama, 3 tahun. Apakah maksud dakwah secara sembunyi? Nabi hanya ajak orang yang Nabi rasakan boleh beriman. Hanya orang yang Nabi rasakan boleh beriman, Nabi hanya ajak orang begitu, bukan secara terbuka. Maka 3 tahun ini adalah peluang yang Allah berikan kepada Nabi SAW untuk berdakwah dalam keadaan yang selesa untuk Nabi SAW. Berlalunya 3 tahun, maka Nabi SAW Allah perintahkan untuk berdakwah kepada semua manusia secara terbuka. Maka selepas 3 tahun, maka Nabi SAW perlu berdakwah, mengajak orang kepada Allah secara terbuka. Dan bukan mudah. Kita sendiri tahu, nak ajak keluarga kita untuk solat pun bukan mudah. Nak mengajak keluarga kita kadang-kadang menutup aurat orang yang beriman bukan mudah. Nak mengajak keluarga kita untuk datang rumah Allah bukan mudah. Nak mengajak keluarga kita mengaji pun kadang-kadang bukan mudah. Sebenarnya bukan mudah nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam itu kita boleh belajar ketabahan Nabi, kesabaran Nabi, pemaafnya Nabi, dan tidak pernah berputus asanya Nabi SAW. Ini yang paling penting. Sebagai seorang yang nak mengajak orang kepada Allah, maka dia tak boleh berputus asa. Sebab kalaulah dia berputus asa, maka dia akan berhenti mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selepas 3 tahun, Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Dan ketika itu pun tak ramai yang masuk Islam. Ada riwayat mengatakan beberapa belas orang, ada riwayat mengatakan beberapa puluh orang, tapi tak ramai. Sebab bila dikatakan Umar bin Khattab masuk Islam, beliau adalah orang yang ke-40, Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab masuk Islam lebih kurang tahun yang ke-4 ataupun tahun yang ke-5 kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam kemudian. Tapi bererti tak ramai orang yang masuk Islam. Maka bila Nabi SAW perlu berdakwah secara terbuka, maka Allah perintahkan Nabi untuk mulakan dakwah dengan keluarga Nabi SAW terlebih dahulu. Kena mulakan dengan keluarga terlebih dahulu. Maka ini adalah ujian yang besar. Nak mengajak keluarga, yang menjadi penentang selalunya adalah keluarga. Bahkan keluarga lah yang kadang-kala paling suka untuk kita mengajak kepada kebaikan. Maka Nabi SAW telah diperintahkan untuk mengajak keluarga baginda terlebih dahulu masuk Islam. Maka bagaimanakah cara Nabi mengajak? Dekat sini juga kita nampak apa pun penting untuk kita berterusan mengajak keluarga kita. Penting. Walaupun mungkin kerana kita ni terlalu banyak mengajak keluarga, kena tendang keluar daripada grup WhatsApp keluarga. Contoh, kan ada setengah orang yang asyik ajak je kepada kebaikan, dan sekali keluarga dia dah tak nak dia, keluarkan dia, remove daripada grup WhatsApp. Ataupun kalaulah contoh terlalu banyak mengajak kepada kebaikan, orang kadang-kala, keluarga kadang-kala panggil dengan gelaran yang mengejek dan seumpamanya. Tapi sebenarnya keluarga kita adalah tanggungjawab kita. Maka bagaimanakah cara Nabi SAW mengajak keluarga baginda?
Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut Nabi ajak makan dulu. Ajak makan. Dan ini kadang-kadang yang kita tak buat. Kita ajak je, kita tak ajak makan. Sebenarnya ajak makan adalah cara dakwah Nabi SAW. Maka dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala Imam Zahabi, maka Nabi SAW kata dengan Sayyidina Ali, sembelih kambing, jom kita ajak keluarga yang terdekat untuk makan. Bahkan sebenarnya kalaulah kita ajak makan, maka kita tak perlu nak ajak berdakwah. Automatik lama-lama orang tersebut akan tanya kenapa kita ajak dia makan. Bila dia dah tanya, barulah kita kongsikan tujuan, hasrat dan seumpamanya. Maka Nabi SAW ajak makan. Berapakah jumlah yang hadir? Maka kata Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, lebih kurang 40 ke 41 orang yang hadir. Maka hadir keluarga Nabi SAW bila ajak makan. Maka kali pertama Nabi ajak mereka makan, adakah berjaya Nabi sampaikan dakwah? Tak berjaya. Dalam catatan hadis dan sirah dinukilkan, baru Nabi SAW nak bercakap, Abu Lahab telah bangkang. Abu Lahab berkata, wahai Muhammad, kami tahu apa yang kamu nak katakan. Janganlah engkau menjadi penyebab berpecah belahnya keluarga dan juga Quraisy. Maka Abu Lahab tak izinkan Nabi SAW bercakap. Maka Nabi pun tak bercakap hari pertama. Maka adakah menunjukkan Nabi berputus asa? Nabi tak putus asa. Ini yang kita nak belajar daripada Nabi. Sikap yang tidak pernah ada perasaan putus asa. Sikap pemaaf yang sangat-sangat tinggi. Sikap sangka baik yang mana patut kita ada terhadap semua manusia. Kadang-kadang kita tak ada sangka baik. Bila kita tak ada sangka baik, kita pun tak nak ajak orang itu. Sebab kita dah ada dalam pemikiran kita, orang ni teruk. Maka bagaimana kita nak dakwah, nak mengajaknya kepada Allah? Ataupun kadang-kadang kita sangka baik, tetapi kita cepat putus asa. 20 tahun lepas dah pernah ajak dah, maka dah tak nak ajak dah. 20 tahun lepas, maka dia cepat sangat berputus asa. Maka Nabi SAW, apa Nabi kata? Hari pertama Nabi tak berjaya. Abu Lahab bangkang Nabi. Abu Lahab tak izinkan Nabi SAW berkata-kata. Maka Nabi SAW dalam riwayat menyebut Nabi tak berputus asa. Nabi SAW kata dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka Nabi kata, sembelih lagi kambing, kita ajak lagi orang yang sama untuk datang. Tak berputus asa. Maka Nabi ajak lagi. Abu Lahab pun Nabi ajak. Keluarga Nabi yang lain pun Nabi SAW ajak. Dan pada kali yang kedua, Nabi SAW berjaya untuk menyampaikan dakwah baginda, yang mana Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Daripada sini apa yang kita belajar? Yang pertama, bahawa ringkasnya dakwah Nabi. Dakwah Nabi ni ringkas. Ucap La ilaha illallah, berjaya. Itu. Dia tak ada nak dakwah ni, kalau nak masuk Islam, kau kena potong. Potong apa? Potong. Tak masuk Islam, kalau tak potong, tak sah, tak boleh masuk Islam. Dia pun takut, dia pun tangguhkan masuk Islam. Sebab belum masuk Islam, dah cerita kena potong. Maka dia menyusahkan. Dia menjadikan pada waktu itu, bukan menyusahkan, dia menjadikan orang jauh pada waktu itu untuk mendekati agama Allah. Walhal kalaulah kita didik iman dia terlebih dahulu, kalau kita tengok dakwah Nabi peringkat demi peringkat, maka daripada sudut keyakinan kepada Allah dulu, bila dah kuat, maka barulah Nabi SAW menyuruh amalan yang lain, apa step by step. Maka tak adalah seseorang itu masuk Islam, kita suruh dia tukar nama, kita suruh dia hafal tahiyat, kita suruh dia hafal doa kunut, yang mana kadang-kadang manusia tak mampu. Orang yang dah Islam lama pun ramai yang tak hafal doa kunut yang saya jumpa. Ramai yang tak hafal tahiyat, ada yang tak hafal Fatihah pun ada, yang dah masuk Islam lama. Maka apatah lagi orang yang baru nak masuk Islam. Maka daripada sini kita belajar dakwah Nabi SAW, bagaimana Nabi susun dakwah Nabi SAW peringkat demi peringkat. Daripada iman dulu,
kemudian barulah solat, kemudian bila dah stabil solatnya, barulah ibadah-ibadah yang lain. Dan sebab itu kalaulah contoh kita duduk dekat luar negara, kita tengok bagaimana proses mereka mendidik orang-orang yang baru masuk Islam, barulah kita nampak kadang-kala berbeza cara pendekatan kita dan cara pendekatan orang-orang yang berada di luar negara. Semalam, 2 malam lepas, saya berjumpa dengan sahabat saya yang belajar sekali dekat Afrika Selatan, Maulana Yusuf Ghulam. Yusuf Ghulam ni, dia pada tahun 2005 waktu tu saya masih lagi kelas yang ke-6. Maksudnya 7 tahun pengajian saya berada pada kelas yang ke-6. Lalu tahun 2005 dia buat keputusan untuk pindah ke Chile. Dekat Amerika Selatan. Dia buat keputusan. Tahun 2005 bila dia pindah ke Chile, zaman tu kubur pun tak ada. Orang Islam ditanam sebagaimana orang yang bukan Islam. Tak ada kubur Chile. Masjid seluruh Chile hanya ada satu je, itu pun tak hidup. Tak ada siapa yang hidupkan. Sebab Chile ni tak besar, hanya 20 juta lebih kurang. Kalaulah sebelah dia Brazil, itu ramai, 220 juta. Maka dia buat keputusan untuk pindah ke Chile. Sebab ketika dia dapat makluman daripada guru dia, mula-mula yang pergi guru kami, Syekh Sulaiman Jadah. Dia pergi tahun 2001. Maka bila pergi ke sana, orang Islam ramai orang Islam, tapi hanya pada nama hanya orang Islam. Maka mereka selalu bawa hafiz-hafiz daripada Malaysia untuk jadi imam tarawih dekat Chile. Chile ni jauh tuan-tuan. Kalaulah flight dia tak termasuk transit 26 jam. Kalaulah flight tak termasuk transit, daripada Malaysia kena pergi ke Qatar ataupun Dubai dulu. Daripada situ pergi ke Brazil dulu. Daripada Brazil barulah sampai ke Chile. Daripada Brazil ke Qatar lebih kurang 17 jam. Jauh perjalanan dia, Chile. Maka 20 tahun dia duduk dekat Chile. 20 tahun tinggalkan negara asal di Afrika Selatan, dakwah peringkat demi peringkat 20 tahun. Daripada satu tempat masjid yang tak ada orang solat, sekarang ni dah ada 6 masjid dan ada berpuluh-puluh surau. 20 tahun punya usaha. Daripada nak jadi imam, nak ada solat tarawih, kena import imam daripada Malaysia, punya jauh daripada Malaysia. Dulu ada orang daripada Malaysia jadi imam dekat Brazil, dekat Chile, ada. Macam saya sendiri, saya tak adalah sampai ke Brazil, jauh sangat. Saya ni pun tak larat duduk lama dalam flight. Saya paling jauh pun nak pergi pun Invercargill. Invercargill tu bagi saya dah cukup letih dah. Sebab dia Invercargill ni bandar paling selatan dekat New Zealand. Southland paling selatan, paling hujung Invercargill, paling bawah dekat New Zealand. Daripada sini kena pergi Auckland, transit. Auckland kena pergi Christchurch, transit. Christchurch maka sampai dekat Invercargill, paling hujung. Bandar yang paling hujung, kecil je. Kecil je. Pernah pergi 2 kali ke sekali saya jadi imam tarawih di situ. Maka sebenarnya dulu mereka bawa imam daripada Malaysia banyak, sebab kita punya visa mudah. Kita punya visa mudah, tak seperti negara-negara yang lain. Maka dia pun cerita pengorbanan dia ajak orang kepada Islam. Daripada dulu perlu bawa tahfiz daripada Malaysia, maka sekarang ni mereka dah ada berpuluh-puluh tahfiz hafal Al-Quran. Tapi 20 tahun punya dakwah, 20 tahun. Daripada dulu tak ada tanah perkuburan, sekarang dah ada tanah perkuburan. Daripada dulu tak ada tempat makanan halal, maka sekarang ni dah mula ada tempat makanan halal. Pengorbanan 20 tahun berdakwah, mengajak orang kepada Allah, tinggalkan keluarga, kemudian duduk dengan orang sana, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan hasil dia. Sampai dia pun berkata 20 tahun dulu bila dia nak pergi Chile, 20 tahun dulu, maka dia punya guru kata, kalaulah engkau sabar, kami punya guru Maulana Syabil Saluji, guru dia kata, kalaulah kau boleh sabar dekat Chile,
maka engkau boleh ajar anak-anak orang Arab yang ada dekat Chile ini bahasa Arab. Sebab kat Chile banyak orang Arab, tetapi dah lupa agama, dah generasi yang keberapa, dah tak tahu bahasa Arab, hanya boleh cakap bahasa Sepanyol. Maka 20 tahun dulu guru dia cakap, guru kami kata, kalaulah engkau boleh bersabar berdakwah dekat Chile, akan tiba masa engkau ada peluang nak mengajar bahasa Arab kepada anak-anak orang Arab yang dah lupa agama, yang dah lupa bahasa Arab. Dan selepas 20 tahun, maka dia kata memang dah tiba waktu, dah ramai yang hafal Al-Quran, ramai yang dah mula mengaji agama, dah ada sekolah agama. Tapi tempohnya 20 tahun. 20 tahun kesabaran dalam mengajar orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang kita tak merasa pengalaman tersebut, sebab kita memang dikelilingi oleh orang Islam, dan kadang-kala menjadikan kita merasa mengambil mudah. Kita makanan halal banyak, tapi masyarakat kita nak cuba juga makanan yang ada syubhah. Kan baru-baru ni viral, banyak orang makan dekat restoran yang sebenarnya ada campur Arab. Tapi kenapa pada awal nak pergi ke restoran tersebut? Sebab kita ambil mudah. Sebab terlalu banyak makanan halal, maka kita pun ambil mudah dengan makanan yang tak halal. Bahkan dah menjadi trend. Kadang-kala pada zaman kita asalkan viral, maka kita dah tak ambil peduli halal ataupun tidak. Saya ingat lagi bila saya jadi imam dekat Southland, Invercargill, orang memandu 2 jam nak beli daging halal. Bahkan saya pasti tuan-tuan yang pernah duduk dekat Amerika ataupun UK, ada yang memandu 2-3 jam nak beli daging halal. Tapi kadang-kadang masyarakat kita viral, dah tak ambil tengok halal haram dan makan. Padahal Nabi SAW bersabda, mana-mana daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru awla bih, maka ianya lebih layak dibakar oleh api neraka, al-a'yadu billah. Namun poin yang nak dikongsikan adalah bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada Allah, dan tidak pernah berputus asa, dan tak pernah berputus asa. Dan inilah yang patut kita belajar daripada dakwah Nabi SAW. Kita kadang-kala anak kita nakal sedikit, maka kita dah halau dia keluar daripada rumah. Kita dah halau keluar daripada rumah sebab kita malu. Kita cuba melihat daripada kisah Nabi Yusuf. Saya sangat suka baca kisah Nabi Yusuf dalam solat. Cuma suara saya je dah tak sedap macam imam muda lagi. Dia bila dah makin tua ni, suara dah makin hilang. Sebab itu saya berhenti jadi imam, sebab saya tahu saya tak akan ada suara sampai bila-bila. Maka 2018 saya berhenti jadi imam. Maka apa yang kita boleh belajar daripada dakwah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf anak, dia ada 12 orang adik-beradik. Siapakah nama ayah dia? Nabi Yaqub. Siapakah nama atuk dia? Nabi Ishaq. Siapakah nama moyang dia? Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi, 4 generasi Nabi. Tak ada pada mana-mana manusia kelebihan yang ada pada keluarga ini. Tapi Allah uji Nabi Yaqub. Allah uji. Ini kita nak cerita tentang bagaimana kita nak belajar kesabaran dan daripada kisah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, kesabaran dalam berdakwah. Maka Nabi Yaqub, dia mempunyai 12 orang anak lelaki, 12 orang, 10 orang abang, dan 2 yang terakhir adalah Yusuf dan Binyamin. 2 yang terakhir, 12 orang. Maka 12 orang ini adalah anak Nabi, bukan anak ustaz, bukan anak mufti, bukan anak tok guru, bukan anak syekh, anak Nabi. Ayah dia Nabi, atuk dia Nabi, moyang dia Nabi, keluarga Nabi. Wahyu turun dekat dalam rumah. Akan tetapi Allah uji Nabi Yaqub, di mana anak dia yang 10 orang ini telah buat keputusan untuk mencampak keluar Yusuf daripada rumah. Kisah dia kita dah baca tadi dalam solat, dan kita pun biasa dengar. Maka 10 orang ni berpakat nak buang Nabi Yusuf daripada rumah kerana hasad, kerana dengki, kerana benci Nabi Yusuf pada tanggapan mereka mendapat layanan lebih daripada adik-beradik yang lain. Tapi sebenarnya kata para ulama tafsir bukan begitu. Nabi Yaqub si ayah bagi kasih sayang sama rata
Cuma tanggapan dia begitu sebab mereka dah memang ada penyakit hati, iaitu hasad. Maka semua benda mereka nampak tak betul. Maka kemudian bila mereka dah campak Yusuf ke dalam perigi, kemudian Nabi Yusuf dah dijual menjadi hamba, dan ayah dia menangis kerana terpisah daripada Yusuf sampai buta mata dia. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Yaqub? Nabi Yaqub dia tak buang pun anak dia daripada rumah. Dia tak buang. Apa yang dia kata? Dia kata dengan anak dia, fasabrun jamil. Wahai anakku, aku pilih untuk sabar. Aku tahu kamu berbohong, aku tahu perangai buruk kamu. Fasabrun jamil, aku pilih untuk bersabar. Apakah maksud fasabrun jamil? Kata para ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, iaitu sabar yang mana Nabi Yaqub tak nak ungkit dah kisah Nabi Yusuf. Dia tak nak ungkit, dia sabar. Dan dia berkata dengan anak-anaknya, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah akan membantu aku berdasarkan apa yang kamu kata, bahawa Yusuf kena makan dengan serigala dan sebagainya. Bayangkan, kata para ulama, keadaan Nabi Yaqub, bagaimana malu yang dia dapat. Dia dapat anak yang macam ni. Bukan seorang, bukan dua orang, 10 orang. 10 orang anak yang teruk, anak yang nakal, anak yang sanggup buang adik mereka campak ke dalam perigi. Itu maksudnya hati dia dah kering, hati dia dah rosak, hati dia dah busuk. Tetapi Nabi Yaqub bersabar dan dia tak buang anak-anaknya daripada rumah. Dia tak buang, dia bersabar. Dan bila di hujung surah, maka kita nampak bagaimana anak-anak ini bertaubat dan mereka kembali kepada Allah menjadi orang yang baik. Dan kalaulah kita lihat dia punya jalan cerita tersebut, berpuluh-puluh tahun Nabi Yaqub bersabar. Dan inilah yang kadang-kala tak ada pada kita. Dalam keadaan kita bersemangat nak mengajak orang kepada Allah, kita tak ada sabar. Maka kadang-kala orang tulis sikit neraka, dahsyat, neraka. Syurga pun kita tak tahu kita boleh masuk ke tak. Nabi pun kata, Nabi masuk syurga bukan kerana amalan. Hadis yang sahih ada Bukhari, sabda Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tak ada seorang pun yang masuk syurga kerana amalan dia. Tapi kadang-kala ada orang yang dia semangat berdakwah, dia tak bersabar dalam mengajak orang kepada Allah, terlalu cepat dia menghukum orang ni neraka, orang ni jauh daripada Allah, orang ni begitu begini. Maka berbeza daripada perjalanan dakwah Nabi SAW. Maka ringkasan daripada kisah yang kita baca adalah, yang pertama, dalam kita nak mengajak orang kepada Allah, kesabaran kena tinggi. Bagaimana Allah bersabar dengan karinah kita, kita patut bersabar dalam mengajak keluarga Allah, makhluk Allah kepada Allah. Dan yang kedua, jangan pernah berputus asa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang boleh mengajak dengan cara penulisan, ada yang boleh mengajak dengan ucapan, ada yang dia mengajak dengan akhlak dia. Dia tak payah bercakap, orang tengok akhlak dia, orang suka untuk mengetahui tentang Islam. Ada yang dengan pelbagai cara. Mudah-mudahan Allah terima segala jenis dakwah kita dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah